Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Melaka berbau pintar hijau bersih. Saudara-saudara lewanakan. Saya menihormani hauma haifalikum mana bila syukran maradan waran intunung mendai caran tajau. Jadi hari ini saya akan mengupas berkaitan dengan dinamika pukulan politik Melaka. Barisan Nasional versus Pakatan Harapan. Saudara, hari ini saya melihat beberapa poin ya, kerana terlalu banyak. Sekiranya saya bercakap ada poin yang saya terlupa. Jadi saya catat dan saya cuba membaca dan menerangkan. Menjadi persoalan ya kepada kepimpinan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri Melaka yang ke-15. Alhamdulillah keputusannya telah dikeluarkan dan kita redah 20 hari bulan 11 2021. Barisan Nasional telah menang dengan bergaya 21 kerusi diikuti oleh Pakatan Harapan 5 dan 2 lagi Perikatan Nasional. Baik saudara, untuk menjadi pemimpin yang baik, kita mestilah menjadi pendengar yang baik. Nasihat saya kepada pimpinan semua parti, khususnya Barisan Nasional UMNO, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, dengarlah nasihat saya, tidak ruginya ya. Yang pertama, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Barisan Nasional kerana berjaya. Pakatan Harapan kecundang, Perikatan Nasional juga kecundang. Tapi apapun bagi saya, belajar daripada teguran, nasihat, pandangan dan sebagainya. Kita lihat kelebihan-kelebihan Barisan Nasional. Saudara, Barisan Nasional adalah satu parti yang good listener. Ya? Dia ada leader, tetapi leader dia mendengar. Walaupun Barisan Nasional UMNO ini dihina, dikutuk, diherdik ya, dengan terpalit dengan macam-macam isu rasuah, salah guna kuasa, tapi mereka menjadi pendengar yang baik. Apa yang mereka dengar? Mereka dengar untuk meletakkan calon-calon yang bersih, berkualiti, berkarisma, intelektual dalam 50 ke bawah, tetapi bukanlah 30 ke bawah. Maknanya janganlah sampai 25, 21 calon-calon itu tidak sesuai dalam usia yang begitu. Jadi paling tidak pun kalau mereka letak 29 atau 28, 29 atau 30 ke atas lebih elok. Itulah dia Barisan Nasional. 85% daripada calon-calon mereka adalah lawyer, doktor, engineer, entrepreneur, businessman, mereka yang berkarisma, profesional, tidak ada kes ya. Lepas tapisan keselamatan, tidak ada kes rasuah dan sebagainya. Kemudiannya, dan mereka ya, kita melihat memperjuangkan isu-isu dalam kempen politik di negeri Melaka. Barisan Nasional fokuskan kepada isu-isu domestik, isu-isu di kawasan setempat, isu jalan, isu sungai, isu banjir, isu berkaitan kebajikan, perumahan, isu berkaitan dengan surau, tanah perkuburan dan sebagainya. Dia tidak seperti mana Pakatan Harapan ini. Dia banyak bawa isu-isu berkaitan Pandora Papers ya, 100 juta pemberian hadiah kepada Datuk Seri Najib, aset, ada hartanah oleh Kerajaan Persekutuan. Kemudian yang dicerita tentang isu-isu TYT negeri Melaka yang dulu lebih baik daripada yang sekarang ya. Jadi ini antara serangan-serangan yang sebenarnya memakan diri Pakatan Harapan, tetapi memberi mileage kepada Barisan Nasional ya. Kerana apabila kita berkempen, jangan attack, personal attack tu jangan buat. Maknanya jangan bunuh watak Datuk Seri Najib, bunuh watak Sulaiman Mat Ali ya. Bunuh watak-watak kandidat itu kerana dia akan ada isu berkaitan undi simpati ataupun disebut undi atas pagar. Jadi pengundi-pengundi atas pagar ni dia akan rasa sedih dan kecewa, maka akhirnya mereka akan swing kepada mana-mana parti melihat kepada watak yang diserang berterusan. Termasuk Lee Kim Siang mempertikai pasport yang dibenarkan oleh mahkamah kepada Datuk Seri Najib untuk menziarahi anak dia ya, atau anak beliau yang bersalin di Singapura. Persoalannya pada ketika itu tidak sesuai apabila kita provokasi atau menyatakan Datuk Seri Najib akan melarikan diri ya. Ini satu tindakan yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan yang bercakap itu satu parti politik yang tidak disenangi juga DAP. Dan Lee Kim Siang ni kita tahulah siapa Lee Kim Siang. Jadi beliau adalah antara tokoh pembangkang tetapi tidak disenangi oleh majoriti pengundi Melayu. Apabila mengeluarkan kenyataan-kenyataan fitnah. Kenapa fitnah? Ya, pasport telah dimiliki oleh Datuk Seri Najib, tapi beliau tidak lari pun, tidak pun cross border.
Beliau konsisten di Melaka, berjuang habis-habisan di Melaka. Jadi apa berlaku? Apa yang dinyatakan, dideklar di peringkat persatuan, media perdana, media sosial highlight perkara itu, akhirnya dia makan diri. Pengundi atas pagar atau pengundi Melayu atau Islam sangat sensitif apabila satu bangsa lain, ini bukan resis tapi hakikatnya macam itulah walaupun pahit, dia akan jadi isu apabila satu pihak bangsa lain bercakap tentang bangsa lain tetapi benda yang negatif. Sepatutnya tidak bolehlah, sebab Bosco itu memang antara pemimpin yang tuan-tuan suka tak suka memang disukai. Dalam banyak by election, beliau datang turun padang dan antara pengaruh beliau menyebabkan by election itu menang. Antaranya sebab itulah ada sindiran sini yang menyatakan Datuk Seri Najib ni ada masalah isu skandal rasuah dan sebagainya, tapi masih lagi pengundi rakyat menyokong dan sebagainya. Tapi isunya adalah tuan-tuan cakaplah apa tuan-tuan nak cakap, suka tak suka dengan Datuk Najib, dengan beliau punya penglibatan kes dan sebagainya, tapi ingatlah rakyat masih sayangkan Bosco. Itu hakikatnya daripada apa yang kita lihat sama-sama, kemenangan-kemenangan dalam beberapa by election di Cameron Highland, Cini, banyak tempat lain lah, Semenyi. Kita melihat bagaimana apa yang berlaku. Dan jangan serang pemimpin-pemimpin UMNO BN, ataupun saya tidak lihat pula UMNO BN menyerang pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, khususnya pemimpin peringkat atasan seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim diserang oleh Datuk Najib, ataupun berlakulah Datuk Seri Muhammad Hassan menyerang, Wabi Ahmad Mazlan menyerang Datuk Seri Anwar. Tidak ada dalam pilihan raya negeri Melaka. So di sini kesilapan besar lah. Kemudiannya manifesto, kita melihat manifesto Barisan Nasional sangat mudah. 5 manifesto, antara yang saya ingat adalah good governance, memperkasakan sistem penyampaian delivery system, kemudiannya mereka mahu melihat perpaduan masyarakat yang utuh, mereka mahu melihat menjana ekonomi negeri Melaka, dan sangat-sangat mudah, 5 yang sangat jelas lah. Berbanding Pakatan Harapan, mereka ada 36, terlalu banyak. Dan rakyat masih ingat apakah manifesto pilihan raya umum yang ke 2018, tsunami politik. Mereka berjanji macam-macam. Kalau menang hari ini, PTPTN dihapuskan, toll free, minyak diturunkan, macam-macam lah janji. Tetapi akhirnya apabila Pakatan menang, mereka akui mereka kesilap, dan manifesto itu bukannya kitab, boleh di-adjust, boleh diubah. Ini menyebabkan ramai yang marah, menunggu saat pilihan raya lah. Tidak kira pilihan raya negeri Melaka atau pilihan raya umum. Jadi pengundi-pengundi yang sedar, pengundi-pengundi yang rasa mahu lapaskan, terjemahkan mereka punya kemarahan, mereka terjemahkan. Baik. Yang berkaitan dengan Barisan Nasional ketika mereka bertanding di pilihan raya negeri Melaka yang ke-15, mereka mendapat mileage, kerana ada 2 adun, iaitu Yang Mohd Datuk Seri Hidi Harun dan juga Yang Mohd Nur Azman, Pantai Kundo yang melompat, Sungai Udang dan Pantai Kundo melompat kepada disebutnya, dia bukan melompat, mereka menarik sokongan, mereka menarik sokongan, dan kemudiannya mereka dipecat dan sebagainya. Mereka telah beralih kepada PKR dan amanah, So ini menyebabkan kekuatan itu pada Pakatan Harapan yang didendangkan secara kerap, kata tidak ada prinsip, mengkhianati UMNO Barisan Nasional. Jadi ingatlah, Melaka antara kubu kuat BN UMNO dahulu, termasuk Johor, walaupun mereka tewas 2018 kerana tsunami politik. Pada ketika itu gandingan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Mahathir Mohamad, Lee Kim Chiang, Lee Kuan Eng, Mat Sabu. Itu cerita lain. Momentum pada ketika itu berbeza dengan 2021 pilihan raya di negeri Melaka. Baik, kita melihat juga calon-calon kandidat yang dibariskan oleh Barisan Nasional ini adalah yang capable, intellectual, berkarisma, tidak ada kes skandal dan sebagainya. Sangat trending, dan new media, mereka menggunakan online media, Twitter, Facebook, sangat baik, dan juga dari segi memperkenalkan calon, kualiti calon, karisma calon, 28 calon itu secara konsisten. Dan mereka menjemput beberapa mungkin think tank, scholars, professors, ataupun doktor pengasis untuk bercakap berkaitan dengan situasi mengapa perlunya
anak muda, masyarakat pengundi Melayu dan sebagainya, negeri Melaka ini termasuk Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kerazan Portugis asli menyokong Barisan Nasional UMNO. Jadi sangat bagus, sangat baik, sangat advance. Dan Barisan Nasional lebih siap siaga daripada Pakatan Harapan ya. Dan Pakatan Harapan ini mereka bertanggapan bahawa mereka boleh menang besar lah, dan mereka yakin, terlalu yakin ya, terlalu yakin. Jadi sedangkan Barisan Nasional lebih kepada persiapan, kesiapsiagaan, mereka mencuba sedaya upaya. After all memang kita melihatlah government machinery ya, caretaker, federal government, state government ini di bawah Barisan Nasional UMNO. Itu memang ada advantages ya, walaupun secara tidak langsung. Dan kita juga melihat kepada bagaimana Pakatan Harapan ya, mereka punya kelemahan. Antaranya saya sebut memanglah sebahagian besar daripada kepimpinan Pakatan Harapan ni dia berjiwa kecil ya, hati kecil. Mereka sangat-sangat anti kepada proksi, pelobi, scholars, professors, penjawat awam, think tank yang mereka melihat menyokong ataupun atas pagar kepada BN UMNO. So akibat daripada kebencian, sepatutnya kita menjadikan musuh itu kawan ataupun orang yang atas pagar itu disebutnya kelabu dan sebagainya sebagai sahabat untuk memenangi hati mereka. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Pakatan Harapan dan proksi dan pelobi mereka dalam ahli parlimen dan adun di negeri Melaka ya. Saya maklum perkara itu. Adalah orang-orang yang mengasut Datuk Seri Anwar yang menyampaikan perkara ini daripada dulu 2018 sampai hari inilah ya. Mereka memberikan gambaran-gambaran negatif terhadap tokoh, scholars, professors, think tank, penjawat awam, individu yang mana dilihat sebagai proksi BN UMNO. Jadi ini menyebabkan orang benci dengan adun ahli parlimen berkaitan dan seterusnya membenci Parti Pakatan Harapan, termasuklah DAP, PAS dan PKR. Ini tidak elok. Sepatutnya mereka ini menggunakan akal yang mana apabila menang pilihan raya, kita mestilah menjadi kerajaan kepada semua, termasuk proksi, pelobi, ahli UMNO, BN dan sebagainya. Kalau Pakatan menang, Pakatan perlu menyantuni, dan mereka government of the day. Mereka tidak boleh menyingkir, mengugut, membuli dan sebagainya. Yang keduanya, isu berkaitan dengan Datuk Seri Anwar cuba memberi ruang dan peluang kepada YB Idris Harun dan juga Nur Azman. Pada asalnya 4 orang, tetapi oleh kerana desakan ya, dan penolakan yang begitu kuat daripada federal dan juga di negeri Melaka, maka Datuk Seri Anwar terpaksalah memberi ruang kepada YB Idris Harun dan juga Nur Azman. Tapi apa yang saya melihat adalah contohnya YB Rafizi Ramli dan juga ramailah YouTuber, tuan-tuan boleh tengoklah bagaimana mereka ini merencana menghantam, menghina, memperlekeh, menyindir Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada sindiran-sindiran menyatakan bahawa pemimpin dalam Pakatan Harapan ni pandai bercakap, pandai berceramah, tetapi tak pernah turun padang, tak tahu macam mana usaha perlu dilakukan di peringkat geras, di akar umbi, dan mereka hanya pandai retorik, bercakap dan mengambil kata ini sebenarnya tak berprinsip, tak berintegriti, dan itulah dipukul canang setiap hari, siang, malam, subuh, dan berterusan. Dan satu Malaysia dengar perkara itu, termasuk pengundi-pengundi yang sebenarnya menyokong Pakatan Harapan, mereka pecah kerana mereka rasa marah akibat daripada asutan ataupun mereka yang melihat pandangan mereka, nasihat mereka tidak diterima oleh Datuk Seri Anwar, maka mereka membunuh watak Datuk Seri Anwar Ibrahim itu secara langsung dan mahu melihat kekalahan. Sebab bagi mereka apabila Datuk Seri Anwar tidak mau dengar, dan saya sendiri dengar beberapa YouTube kenyataan-kenyataan YouTuber ni, orang-orang yang bercakap ni, beberapa orang, dia memang berkali-kali menyatakan bahawa lihatlah, tunggu sajalah, memang akan kalah. Jadi perkara itu dia ni trending. Apabila dia bercakap perkara bercanggah dengan presiden ni, dia sebenarnya hasutan. Benda tu mengasut, mengubah pemikiran pengundi di Melaka dan juga lain-lain apa disebut ketua cabang, ranting dan sebagainya seluruh Malaysia. Jadi pasukan-pasukan yang turun padang pun berbelah bagi. Kemudiannya di Melaka memang dah berpecah Dan kita melihat kepada DAP lagi lah antara parti yang sangat tegas keluarkan PC, press conference, Satu Malaysia dengar, New Media Malaysia Kini memang rancak, apa saja DAP sebut semuanya keluar Apa yang mereka menyebut adalah mereka tidak setuju, gagal untuk mempengaruhi amanah dan juga PKR, Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Mak Sabu. Lingkungan Eng kecewa, dalam nada kecewa, beliau menyatakan beliau tidak setuju dengan dua kata ini, tapi apa boleh buat, telah diterima
Walaupun mereka diterima, tapi DAP melihat adun itu tidak berintegriti, tidak layak dan sebagainya. Ini kenyataan Ling Wai Eng, Lee Kim Siang dan ramailah, termasuk mahasiswa angkatan amanah juga protes, tanya kenapa dua orang katak ini diambil, YB Harun dan Nur Azman. Baik, saya nak sebut begini. Bila Ling Wai Eng keluarkan kenyataan begitu marah dan sebagainya, dah pasti telah masuk ke minda akal pemikiran pengundi-pengundi Cina di negeri Melaka dan seluruh Malaysia, termasuk penyokong Pakatan Harapan, termasuk yang atas pagar. Jadi mereka melihat Datuk Seri Anwar tidak berintegriti, Mak Sabu tidak berintegriti, hanya mementingkan pandangan mereka, akhirnya berlaku sabotaj dan boikot. Tuan-tuan setuju tak setuju? Fikir sendirilah. Bagi saya memang sekarang ni bila saya cakap memang akan ada proksi, pelobi ataupun disebutnya barisan Pakatan Harapan ni, dia tidak senang, dia tidak akan boleh terima kenyataan saya. Tapi itulah, saya sebagai penganalisis bercakap secara prinsip, itu pandangan saya, terimalah walaupun pahit. Dan menyerang peribadi, ini Datuk Seri Anwar sendiri pun melakukan kesilapan-kesilapan. Pandora Papers di-highlightkan, tidak salah di Parlimen atau Dewan Rakyat, tetapi tak kena masanya ketika pilihan raya. Dan begitu juga kes Datuk Seri Najib mendapat habuan hadiah daripada Kerajaan Persekutuan, disebutnya 100 juta aset dan hartanah. Kemudian isu berkaitan dengan pasport, Datuk Seri Najib mahu ke Singapura melihat anaknya yang bersalin, tetapi itu dikatakan sebagai mahu melarikan diri. Semua ini adalah agenda, walaupun sebenarnya mahukan jawapan yang lebih telus untuk menyelamatkan aset dan hartanah negara dan wang rakyat, tetapi tidak kena pada masanya apabila pilihan raya sedang memuncak di negeri Melaka. Kemudiannya yang diserang bertubi-tubi itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, bosku yang disayangi. Tuan-tuan Pakatan tidak sayang beliau lah, tapi ramai penyokong-penyokong Tegar, rakyat atas pagar, mereka menyayangi Datuk Seri Najib. Apa pun tuan-tuan cakap, itulah hakikatnya. Tuan-tuan kena terimalah. Jadi termasuk Datuk Seri Anwar menyatakan di Pahir Rumput, Samsul Iskandar bertanding di Pahir Rumput, Datuk Seri Anwar di saat akhir petang itu berceramah menyatakan bahawa TYT Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob antara yang terbaik. TYT yang contoh, bukan TYT Tun Datuk Muhammad Ali Rustam. Ini tidak ada prinsip dan sebagainya lah, macam-macam kenyataan dikeluarkan. Jadi benda itu menyebabkan pengundi-pengundi Melayu, tapaga dan juga rakyat Cina India di Melaka sensitif, kerana TYT Melaka Tun Dr. Muhammad Ali Rustam adalah pembesar negeri. Jadi kalau menghina pembesar negeri, yang hina itu Presiden PKR, Pakatan Harapan, dia tidak mencerminkan akhlak. Jadi sebab itu saya bukan saya nak sebut Datuk Seri Anwar. Saya tak pernah angkuh, yang angkuh itu mungkin Datuk Seri Anwar rujuk orang lain. Saya tahu siapa Datuk Seri Anwar rujuk, tapi bagi saya seorang yang bercakap transparan, cakap jujur, cakap ikhlas. Kemudiannya saya juga melihat kepada calon-calon yang disajikan oleh Pakatan Harapan terlalu muda. Seakan-akan pucuk pimpinan Pakatan Harapan tidak boleh fikir secara rasional. Seakan-akan pilihan raya negeri Melaka ini satu perkara yang boleh menjadi gurauan, senda gurau ataupun satu bahan jenaka. Meletakkan anak 21 tahun. Kalau anak itu menang, katakan letak di Kesidang, calon 21 tahun atau 25 tahun ni, Muhammad Dennis dengan Hayana ataupun Nur, saya lupa namanya, Nuriana Hayani, tak silap saya. Beliau diletakkan di katakan di Kesidang, di Aikro, Kota Laksamana. Letaklah Kota Laksamana, confirm menang. Sebab itu kawasan Cina. Pengundi Cina memang pro. Kesidang, Kota Laksamana, Bandar Ilik, Aikro, letak kawasan-kawasan ini pengundi Cina, dan disokong oleh DAP, confirm boleh menang. Sebab itu kubu kuat. Tapi kalau letak contohnya Bemban, ada masalah. Tengok populasi Gadik, tengok dia punya pengundi itu siapa. Kalau Melayu ramai, memang masalah. Sebab orang Melayu memang swing kepada Barisan Nasional UMNO kerana kecewa.
dengan Pakatan Harapan. Penasihat ini pun masalah Datuk Seri Anwar penasihat-penasihat yang ada dengan berhampiran Datuk Seri Anwar ni kebanyakannya ada masalah. Dia tidak memberi nasihat yang baik. Termasuk daripada Melaka dan juga di peringkat pusat. Jadi kalau di Melaka pun boleh kalah. Jadi saya pujilah DAP ni kerana mereka berjiwa besar. Presiden DAP Teh Kok Liew yang kalah di Bemban. Beliau meletakkan jawatan sebagai presiden. Itulah yang sepatutnya. Presiden di negeri Melaka, saya tak sebut presiden Pakatan Harapan. Negeri Melaka, sebab kekalahan di Melaka berpunca daripada kepimpinan presiden. Pakatan Harapan siapa? PKR. PKR siapa presiden di negeri Melaka? Amanah siapa? Jadi perlu ada integriti. Kenapa DAP letak jawatan? Mereka ada integriti. Mereka tahu bertanggungjawab. Kalau dah 2-3 kali kalah DUN, sekali saja menang, kemudiannya terlalu yakin boleh menang di satu kawasan, akhirnya kalah. Jadi orang ni masih kekal. Pilihan raya PRU ke-15 masih nak bertanding. PRU yang pilihan raya negeri Melaka yang ke-16 masih lagi nak bertanding. So Datuk Seri Anwar recycle pemimpin-pemimpin kalah untuk terus kalah dan terus kalah. Jadi inilah penasihat-penasihat yang ada yang menyampaikan mesej-mesej. Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan terima individu ini, jangan terima individu ini, jangan rapangkan dia ni tali baru UMNO BN, dia ni proksi UMNO BN. Inilah menyebabkan ramai orang benci dengan Pakatan Harapan, DAP dan Amanah. Sepatutnya kita menyantuni, mendekati, sebab Datuk Seri Anwar sendiri pun memang asal daripada UMNO BN, memang dilihat oleh DAP dan PAS pada satu ketika itu anti tapi akhirnya keluar Datuk Seri Anwar boleh diterima oleh DAP dan sebagainya. Tapi kenapa sekarang ini ada beberapa orang ahli parlimen ADUN di Melaka, begitu juga pusat, yang tidak boleh menerima proksi pelobi pengundi. Sebab manusia ini boleh berubah-ubah. Dia punya pendirian boleh berubah apabila mereka sedar. Jadi kita janganlah anti kepada sesiapa. Ini pengasut dan penasihat Datuk Seri Anwar ni kebanyakannya ada masalah. Memberi pandangan-pandangan yang silap. Saya dah sebut tadi tentang DAP. DAP ini adalah satu parti yang ditakuti oleh kebanyakannya pengundi Melayu lah. Scholars, profesor, penjawat awam dan sebagainya. Jadi Adli Zari ni memang di belakangnya itu esko-esko ramai sebab DAP menang banyak kerusi. Ini menyebabkan sentimen anti DAP itu ada, bukan tak ada. Dan kadang-kadang DAP dan juga beberapa mereka yang mendapat portfolio, mereka bercakap tentang Islam, bercakap pasal Melayu, mentadbir urusan-urusan kemelayuan, dan mereka pengundi-pengundi atas pagar dan juga Melayu ini risau, termasuk penjawat awam, scholars, professors, mereka tidak senang. Jadi ini juga menggugat undi. Dari tidak menguasai kempen digital, Pakatan Harapan agak lemah sedikit. Mereka punya calon-calon tidak ada kepakaran seperti mana UMNO. Mereka telah siap siaga lama dan mereka trending dalam media sosial, media perdana, media-media baru dan sebagainya. Baik, kita melihat calon-calon Pakatan Harapan juga ada yang di-recycle, ada yang sebenarnya tidak kompeten, terlalu muda, yang lama juga dikekalkan, yang lama terlalu gairah. Tunggu saya akan datang, tunggu saya akan turun, kali ni kita akan menang, tengok siapa menang. Ini semua kenyataan-kenyataan angkuh lah. Saya pinjam ayat Datuk Seri Anwar. Ini ayat-ayat angkuh, sombong. Janganlah macam tu. Kalaulah daripada satu DUN orang itu lompat kepada Teluk Mas dan sebagainya, kita jangan yakin sangat menang. Tunggu saya datang, tunggu saya, tahu kita gegar, kita akan menang. Itu semua kenyataan bongkar. Sebab itu baik dalam UMNO BN, Sungai Udang pun kalah sebab kenyataan-kenyataan yang angkuh. Begitu juga di Pai Rumput, kenyataan-kenyataan angkuh menyebabkan kalah. Dan ada perpecahan di Pai Rumput itu, PKR pun tahu. Kerana ada pihak mau bertanding tetapi ada orang lain bertanding di situ. Jadi ini menyebabkan pecahnya undi dan sokongan di situ. Sebab tu Datuk Seri Anwar perlu dapatkan nasihat yang betul. Dengar dulu cakap di kawasan ranting dan cabang itu, sepatutnya mereka mau siapa. Jangan ambil orang-orang kanan terus letak, dan ini menyebabkan, dan kenyataan orang kanan ni pula angkuh. Ini pun masalah. Okey, pengalaman kepimpinan di Melaka, ini saya nak sebut bagaimana Pakatan Harapan 22 bulan itu memimpin Melaka. Ya, mereka semua, Tuan Adli Zari memang cerita benda-benda positif, tapi benda yang negatif ini Datuk Seri Anwar tak dengar. Memang semua kerajaan itu dia ada positif dan negatif, tapi Datuk Seri Anwar banyak mendengar benda positif, yang negatif-negatif tak dengar sebab mereka pun tak sebut. Dan mereka tak akan sebut. Yang tahu orang yang ada pengalaman lah.
bagaimana berurusan dengan DAP, bagaimana berurusan dengan kerajaan negeri, bagaimana berurusan dengan isu-isu yang dijanjikan, ya, tidak ditunaikan, asutan, ya, pengkhianatan, ugutan. Ada ugutan, ya, ada macam-macam dia buatnya, ya. Ini Datuk Seri Anwar tak pernah dengar. Tolong dengarlah. Manifesto Pakatan ni 3636, manifesto 2018 pun tak boleh ditunaikan, ya. Malahan dia jadi fake. Rakyat marah, ya. Ramai pengundi kecewa. Ini 3636, apa benda manifesto yang banyak macam ni, tak boleh masuk dalam kepala orang, ya. Yang manifesto yang mudah itu BN, sangat ringkas, ya. Kemunculan TYT Tun Khalil Yaakob ini sebenarnya tidak membantu. Ingatkan dia menjadi wow factor, tetapi tidak. Kerana mungkin penjawat awam, golongan profesional, pengundi atas pagar, orang Melayu, mereka lihat TYT Tun Khalil Yaakob ni dia penyokong tegar UMNO, Barisan Nasional Setiausaha Agung UMNO, ya, dulu, dan sangat-sangat taksub dengan UMNO BN, tapi tiba-tiba boleh turun 90% dia punya gerakan adalah bersama Pakatan Harapan. Jadi ini menyebabkan orang Melayu dan juga pengundi-pengundi atas pagar dan sebagainya, kemungkinan juga Cina dan India, mereka merasakan bahawa tidak kena lah, dan mereka mahu undi simpati itu dizahirkan kepada BN UMNO, ya. Dua adun yang lompat ini saya dah sebutlah tadi, ya. Dia sebenarnya juga tidak memberikan kekuatan kepada PH. Sebenarnya PH mengharapkan supaya dapat menarik sokongan Melayu, tapi sebaliknya berlaku kerana pengundi di Melaka ini mereka sensitif apabila, termasuklah Datuk Seri Mas Amerianti juga diajar habis-habis oleh pengundi. Saya yakin dan percaya kalau beliau bertanding di Parlimen, PRU ke-15 pun akan tewas, ya. Sebab ini sentimen pengundi memang akan menolak mereka yang lompat katak melompat ataupun adun melompat dan sebagainya. Jadi bagi saya minta lah supaya apa yang kami cakap, kami sarankan ini tidak disalahfaham ataupun menyerang kembali. Sebab sebenarnya we should learn from the lesson, we should learn from the people, anyone else, ya. Jangan asyik mengherdik, mencela, membalas, itu tidak penting. Yang pentingnya dengar dulu pandangan-pandangan, ya, apa yang sedang berlaku. Peratusan keluar mengundi dikatakan rendah, memang kita maklumlah 65% yang mengundi, ya, dan yang 35 itu tidak muncul. Jadi bagi saya banyak sebab, ya, kerana ancaman COVID-19, ya, rakyat tidak bersiap siaga, protes, ya, kemudiannya melihat kepada percaturan politik yang merebut kuasa, dan mereka belum bersiap siaga untuk turun padang mengundi, ya, isu ekonomi dan banyak isu lah. Tapi apa pun bagi saya memang Pakatan Harapan perlu terima, yang mana sekarang ni Barisan Nasional memang sedang ada demand, macam pisang goreng panas lah. Tuan-tuan tak percaya, tunggu dan lihat. Kalau pilihan raya diadakan, kemungkinan kerusi DUN dan Parlimen banyak kawasan akan tumbang kepada BN, dan potensi untuk BN menang itu agak cerah walaupun menang tipis. Apapun bagi saya, kalau pilihan raya diadakan lebih awal, tidak kira lah Mac 2022, kemungkinan besar untuk BN UMNO ambil kerusi Parlimen atau DUN cukup tinggi. Di Melaka beberapa kerusi Parlimen akan tumbang, kerana saya sendiri pun melihat ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan ada yang angkuh, ya, sombong dan sebagainya lah. So ini akan menyebabkan lagi satu, memang esko-esko, ya, yang menang 21 orang itu adalah daripada BN UMNO. Jadi ini menjadi kekuatan kepada, mencerminkan kepada pengundi-pengundi bahawa menolaklah calon-calon daripada kalau menang daripada Pakatan Harapan atau parti-parti lain. Jadi itu saja nasihat saya. Sangka baik nasihat-nasihat scholars, professors, think tank, layman, presiden NGO dan sebagainya. Jangan serang, jangan hati kecil, tapi sebenarnya perpecahan berlaku. Penolakan itu adalah penolakan kepada Datuk Seri Anwar telah bermula apabila dua adun ni diterima, lompat katak dan sebagainya ataupun lompat parti, dan ini menyebabkan dalam Pakatan Harapan sendiri menyerang habis-habisan YouTuber, Rafizi Ramli, DAP. Sebenarnya mereka inilah antara penyebab utama pengundi-pengundi pakatan memberontak, akhirnya mereka menterjemahkan. Apapun bagi saya, masa Barisan Nasional sangat-sangat sesuai. Saya seorang penganalisis, saya tidak mau bias kepada PH ataupun BN atau PN. Cuma saya sebutkan senario mengapa pelbagai scholars, professor, think tank, opinion leader, siapa-siapa saja boleh memberi analisa.
Jadi saya beritahu secara ikhlas. Terpulang mau terima mau dengar. Apapun saya ucapkan sekali lagi tahniah kepada Barisan Nasional UMNO. Saya minta Barisan Nasional UMNO mengambil ruang dan peluang di negeri Melaka. Apa yang berlaku, kemenangan ini bersyukurlah, dan ahli-ahli parlimen adun yang menang ini pastikan turun padang seperti mana pilihan raya. Jangan selepas pilihan raya tinggalkan rakyat, tidak tahu, sombong, angkuh dengan blazer, dengan kereta, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan gaji. Tolong santuni. Kalau kawasan tuan-tuan 10,000, 12,000, 20,000, santuni, dapatkan nombor telefon, rumah mereka di mana, hadir, bagikan ucapan dan apa-apa penghargaan, ucapan hari jadi dan sebagainya, ziarah dan sebagainya. Kalau boleh jaga, pengundi ini tidak perlu risau dalam pilihan raya akan datang, kerana tidak perlu kempen yang banyak atau kos yang banyak dikeluarkan, kerana anda telah menjaga ahli anda atau pengundi anda, kawasan anda, lokaliti masing-masing, daerah Alur Gajah, daerah Melaka Tengah, daerah Jasin dengan baik. Sebab itulah saya minta supaya kalau inilah yang dikekalkan, maka mana-mana calon pakat disebutnya parlimen dan DUN boleh menang dalam pilihan raya. Dan jangan kekalkan legasi. UMNO BN tolong buat modul ataupun model di Melaka ini di semua negeri dan peringkat federal. Jangan letak lagi calon-calon veteran yang membina legasi, sebab ia akan memberi kesan. Kemungkinan calon-calon veteran legasi ini akan ketewaslah. Yang menang yang muda-muda. Muda itu jangan terlalu muda lah, Datuk Seri Anwar. Alright, with that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.